Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam tajuk darab pecahan. Ini adalah memang tajuk di dalam tahun 6. Darab pecahan yang pertama ialah darab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Contoh dalam buku teks kita, saya potong separuh kek ini kepada 3 bahagian yang sama besar. Ingat, pecahan mesti sama besar. Akim, 1 bahagian ini untuk kamu. Silalah makan. Terima kasih makcik. Mari kita makan, Isha. Berapakah pecahan bahagian kek yang diberikan kepada Akim? Ialah 1 bahagian. 1 daripada kek yang sudah dipotong kepada 3 bahagian dikenali sebagai 1/3. 1/3 itu didarab dengan 1/2. 1/3 darab dengan 1/2. Kita lihat di sini, pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Kita tidak perlu menyamakan penyebut sewaktu membuat operasi darab pecahan. Jangan samakan dengan tambah dan tolak yang kita belajar pada hari sebelum ini, ya. 1 darab 1, 1. 3 darab 2, 6. Jadi 1/6 bahagian kek diberikan kepada Akim. Yang ini adalah apabila kita menggunakan rajah. 1/2 ialah semua kek. Kemudian 1/3 pula diberi kepada Akim. Ini kalau kita menggunakan rajah. Jika pada asalnya ada 1/3 bahagian kek, pecahan bagi 1/2 bahagian daripada kek itu adalah seperti gambar rajah ini. 1/3, kemudian dia akan menjadi 1/6. Ini yang bertindih, lorekan bertindih. Mengapakah hasil darab 1/3 dan 1/2 adalah sama dengan hasil darab 1/2 dan 1/3? Kamu boleh cuba buat ini secara simulasi di rumah. Seterusnya, contoh kedua, kira hasil darab 2/3 dan 3/4. 2/3 darab 3/4. Ingat, pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Tidak perlu menyamakan penyebut seperti kita buat di dalam operasi tambah dan tolak pecahan. Cara 1. Darab terus. 2 darab 3, 6. 3 darab 4, 12. Dapat jawapan 6/12. 6 dan 12 ada di dalam sifir 6, iaitu sifir yang sama. Jadi, pecahan mesti dinyatakan dalam sebutan termudah, iaitu 6 bagi 6 sama dengan 1, 12 bagi 6 sama dengan 2. Ini cara pertama. Cara kedua pula ialah 2/3 darab 3/4. Ini ialah cara kita menggunakan potong secara silang jika kita melihat pengangka yang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua itu ada dalam sifir yang sama. Contoh, 2 dan 4 ada dalam sifir sama. Jadi maksudnya kita jumpa dalam sifir 2. Jadi kita potong ini, 2 bahagi 2 sama dengan 1, 4 bahagi 2 sama dengan 2. Kemudian kita lihat pengangka bagi pecahan kedua dan penyebut bagi pecahan pertama ada tak dalam sifir yang sama? 3 dan 3 ada. Jadi kita bahagikan. 3 bahagi 3 sama dengan 1, 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi yang tinggal ialah 1 darab 1 sama dengan 1, 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi jawapan akhir kamu mestilah sama, iaitu 1/2. Yang seterusnya di tepi ini ialah kita menggunakan gambar rajah.
Kamu juga boleh menggunakan rajah. Okey, ini adalah untuk panduan cas minda. Okey, kamu baca ni. Okey, seterusnya contoh ketiga juga. 3/5 darab 2/7. Kamu boleh guna cara 1. Kamu boleh juga menggunakan cara 2. Okey. Baiklah, kita sambung darab pecahan wajar dengan nombor bercampur. Apa itu pecahan wajar? Okey, kamu ingat lagi apa itu pecahan wajar dan apa itu nombor bercampur? Encik Leong mempunyai 3/1/2 paket baja. Itu adalah pecahan wajar atau nombor bercampur. Dia hendak menggunakan 2/5 bahagian daripada baja itu untuk membaja pokok bunga rayanya. Berapakah paket baja yang digunakan untuk membaja pokok bunga raya itu? Okey, ayat matematik dia daripada situasi ini 2/5 darab 3 1/2. Ini adalah pecahan wajar darab dengan nombor bercampur. Nombor bercampur ini mesti ditukar menjadi pecahan tak wajar. Bagaimana? Kita gunakan operasi darab dan tambah. 2/5 darab 2 darab 3 sama dengan 6, tambah 1 sama dengan 7. Sebab itu kita dapat di sini 7/2. 2/5 darab 7/2. Pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Tidak perlu menyamakan penyebut kedua-dua pecahan ini kerana hanya operasi tambah dan tolak pecahan sahaja yang menyamakan penyebut. Bila kamu sudah dapat 14/10, ini adalah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar mesti menjadi nombor bercampur. Bagaimana kita hendak tukar dia menjadi nombor bercampur? Okey, salah satu cara dalam buku teks kamu ini ialah bagaimana dia boleh dapat 1? Kerana dalam sifir 10 ada tak 14? Tak ada kan? Jadi 10 ini kita buat di sini tolak 10. Maksud dia 10 darab berapa dapat 10 ini? 10 darab 1. 10 darab 1. Jadi besar nombor 1 ialah nombor bulat. 14 tolak 10 di atas ini menjadi tinggal 4. Jadi 1 4/10. 4 dan 10 pula ada di dalam sifir 2. Satu dia bahagi 2 ni. 2 mesti bahagi 2. Pengangka bahagi 2, penyebut pun bahagi 2 untuk mempermudahkan pecahan. Jadi jawapan akhir kita ialah 1 2/5. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Jadi 2/5 darab 3 1/2 sama dengan 1 2/5. Selain daripada menggunakan tolak kecil di sini tadi, kamu juga boleh mengecilkan terlebih dahulu 10, 14 dan 10 ini dengan bahagi 2. Kerana 14 dan 10 ada di dalam sifir 2. Jadi kamu akan dapat 7/5. 7/5. Kemudian lihat penyebut dia 5. Dalam sifir 5 ada tak jawapan 7? Kalau tidak ada, kita tolak saja 5 di tepi 7. Kemudian 5 darab berapa dapat 5 darab berapa dapat 5 tu? 5 darab 1. 1 akan besar. Jadi 7 tolak 5, 2. Jadi per 5. Awak akan dapat jawapan yang sama. Okey. Kamu boleh juga menggunakan lorekan petak ini ya untuk mencari pecahan darab dengan nombor bercampur. Okey. Contoh yang kedua juga, nombor bercampur darab dengan pecahan wajar yang sebaliknya pula. Okey.
1/4 darab 2/5. Ingat, nombor bercampur mesti tukar menjadi pecahan tak wajar. Okey, cara dia sama sahaja. Kamu boleh perhatikan dalam slide ini. Okey, dan seterusnya ialah darab nombor bercampur dengan nombor bercampur. Nombor bercampur darab nombor bercampur, ingat, tukar juga menjadi pecahan tak wajar. Okey, kedua-duanya tukar menjadi pecahan tidak wajar. Tidak perlu menyamakan penyebut. Apabila sudah tukar jadi pecahan tak wajar, kamu akan mendapati penyebut darab penyebut, pengangka darab pengangka. Okey, kalau kamu dapat nilai yang besar, maksudnya kamu kena beri dalam sebutan termudah, iaitu bila menjadi pecahan tak wajar mesti menjadi nombor bercampur. Dan jangan hairan jika kamu mendapat jawapan dalam nombor bulat. Contoh kedua ini, nombor bercampur darab nombor bercampur. Sama seperti di sebelah, sama seperti muka surat yang tadi. Kamu boleh ikut sahaja atau kamu guna cara ini. Okey, perhatikan betul-betul setiap langkah ini. Okey, dan kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya mencari nilai anu, mencari nilai anu di dalam pecahan. Kalau mencari nilai anu di dalam pecahan, okey, 1/9 darab anu sama dengan 3/2/3. Sama dengan 1/9 darab anu. Okey, kita ulang lagi. Kemudian ini ditukar menjadi pecahan tak wajar. Darab anu sama dengan, yang ini pun tukar jadi pecahan tak wajar. Kemudian kita pindahkan 9/10 darab 10/9. Okey, jika kamu perasan, supaya dia akan jadi 1 nih, nilai dia akan menjadi 1. 9/10 darab 10/9. Dia berpindah tempat duduk sahaja. Pengangka akan jadi penyebut di kanan, penyebut akan jadi pengangka di kanan. Okey, darab dengan anu, ini pun 11/3 darab dengan 9/10. Darab dengan yang pecahan yang tak wajar mula-mula sekali kita dapat tadi. Okey, iaitu 9/10 ini yang di sebelah kiri. Kemudian barulah kita selesaikan. Kita ambil yang ini yang paling kiri ni, 9/10. Okey, pecahan wajar yang kita ambil ni. 11/1. Macam mana dapat 1? Okey, ini kita lihat secara bersilang yang ada di dalam sifir yang sama, iaitu 3 dan 9. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadi, 11/1 darab dengan 3/10. Ingat, dalam darab pecahan, pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Jadi, kita akan dapat 11 darab 3 sama dengan 33, 1 darab 10 sama dengan 10. Dan kamu akan mendapat ini ialah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar mestilah menjadi nombor bercampur. Okey, jadi dalam sifir 10 ada tak 33? Tak ada kan? Yang paling hampir ialah 30. Jadi sini tolak 30. 10 darab berapa dapat 30? 10 darab 3. Ni nombor bulat ni 3. Kemudian 33 tolak 30 sama dengan 3/10. Penyebut tidak berubah. Jadi jawapannya 3/10. Bermaksud nilai anu ialah 3/10. Okey, kalau kita lihat contoh di bawah ni, cuba kira nilai Q. Okey, dia akan sama sahaja. Ikut contoh 3 ini, kamu akan dapat nilai Q. Dan baca cas minda mengapa kamu mesti jadikannya 1. Okey.
Seterusnya, kita tinggalkan projek Bestari, kita lihat latih diri. Salin soalan ini di dalam buku latihan kamu. Kemudian tolong upload ke dalam Google Sheet yang cikgu sudah kongsi di dalam kelas. Kamu hantar di sana supaya cikgu boleh menyemak. Ataupun hantar buku latihan yang sudah siap menjawab soalan ini dan jangan beri cikgu kerja yang masih kosong. Okey, soalan 1 kamu buat A sampai I. Soalan 2 tidak perlu. Soalan 3 A, B, C. Soalan 4 B dan C. Sekian, terima kasih.